Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Harith bin Muhammad Azmi dengan ahli kemudian saya Syekh Akil Hakim bin Muhammad Amir dan Muhammad Hakim bin Abdul Razak. Kami akan membentangkan tajuk wawasan 2020, kaitan antara wawasan 2020 dengan MVP dan NEM. Pengenalan Wawasan 2020 ialah sebuah wawasan kerajaan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia yang keempat ketika merangka rancangan Malaysia ke-6 pada tahun 1991. Tujuannya untuk meningkatkan Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian dan negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. Yang dimasukkan sepenuhnya bukan sahaja pada bidang ekonomi tetapi juga bidang-bidang politik, sosial, kerohanian, psikologi serta juga perpaduan nasional dan sosial antara satu sama lain. Oleh itu, terdapat beberapa yang telah dicapai semasa menjelang wawasan 2020 tersebut. Wawasan 2020 yang telah dicapai. Walaupun wawasan 2020 tidak mencapai sepenuhnya apa yang dirancang, namun Malaysia telah mencapai banyak kemajuan dan perubahan berbanding ketika kawasan itu dilancarkan pada tahun 1991. Oleh itu, ada beberapa perkara yang telah dicapai dalam wawasan 2020. Yang pertama, pembangunan khususnya bangunan-bangunan pencakar langit terlihat jelas di dalam negara. Jika kita dibandingkan negara kita pada tahun 1991 hingga kini, negara kita telah banyak membangun dengan pembinaan bangunan yang berdiri megah seperti Menara Bergambar Petronas yang merupakan bangunan tertinggi ke-11 tertinggi di dunia. Kedua, rakyat lebih makmur. Jika kita dibandingkan keibadahan rakyat terdahulu berbanding sekarang, rakyat negara ini semakin hidup makmur. Paras kemiskinan ada menampakkan sedikit perubahan. Ini boleh dilihat dengan purata berkapita pendapatan isteri rumah dan banyaknya pusat-pusat membeli belah dan kedai-kedai yang banyak dibuka. Ketiga, infrastruktur yang lebih baik. Negara kita sudah semakin ke hadapan kemajuan dengan adanya pelbagai kemudahan prasarana yang lebih baik seperti kualiti dan pembinaan jalan raya yang nampak pesat dibina dan kemudahan pengangkutan awam yang lebih moden seperti LRT, MRT dan perkhidmatan bas yang efisien. Keempat, negara lebih dikenali. Malaysia telah dikenali di seluruh dunia. Masyarakat antarabangsa sudah tahu kedudukan negara Malaysia berbanding sebelumnya yang mana negara Malaysia kurang diketahui oleh negara-negara luar. Ini dapat dilihat dengan penyertaan dan undangan yang diterima negara apabila adanya sesuatu kes-kes yang melibatkan hubungan antara negara. Kelima, taraf pendidikan yang baik. Pendidikan negara juga telah mencapai satu kemajuan yang besar sehingga telah diakui dunia akan tahap tertinggi terhadap tahap pendidikan negara. Bahkan telah dijadikan contoh oleh sesetengah negara luar. Sebab wawasan 2020 gagal untuk dicapai. Yang pertama, kerajaan terdahulu lebih memberi fokus untuk mencapai pendapatan tinggi, bukannya status negara maju. Contoh, Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menegaskan wawasan 2020 gagal dicapai. Beliau berkata, tiada usaha serius dilakukan kerajaan terdahulu dalam tempoh 15 tahun kebelakangan ini untuk menjayakan matlamat wawasan 2020 kerana kerajaan lebih memberikan fokus kepada kehendak mencapai pendapatan tinggi, bukannya fokus kepada hendak mencapai negara maju. Kedua, salah guna kuasa rasuah punca wawasan 2020 gagal dicapai. Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah mendakwa
salah guna kuasa dan rasuah oleh pentadbiran kerajaan sebelum ini menjadi punca kegagalan negara untuk mencapai wawasan 2020. Ini masalah besar yang telah menyebabkan wawasan 2020 gagal dicapai jika tidak selesaikan masalah ini. Ketiga, dari segi kemajuan negara, masyarakat masih lagi hidup di paras kemiskinan dan daif. Ini disebabkan kurangnya bantuan dan kesungguhan kerajaan berikan kepada masyarakat untuk menaikkan taraf kehidupan mereka. The National Vision Policy (NVP) ialah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang progresif dan makmur serta bangsa Malaysia yang hidup harmoni, mengurangkan kemiskinan, sosial, ekonomi dan wilayah ketidakseimbangan dan penyusunan semula masyarakat mengejar mesra alam dan pembangunan lestari. Wawasan 2020 yang berkait dengan NVP ialah yang pertama ialah membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Apakah itu negara aman? Negara aman ialah negara bebas daripada keadaan kacau bila seperti mengelakkan daripada peperangan, pergaduhan, permusuhan dengan kaum atau negara lain. Seperti contohnya 13 Mei 1969 tercatat sebagai sejarah hitam hubungan kaum di negara ini. Yang itu kita tahu sentimen kaum dan agama ini menjadi sensitif dan boleh membawa perbalahan lebih luas. Dengan itu semua pihak perlulah mengambil tanggungjawab pada semua pihak untuk mempertahankan kemakmuran dan memperkukuhkan perpaduan negara ini. Yang kedua ialah mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai penganut agama dan mengamalkan budaya yang berbeza, tetapi perasaan kesedaran, keharmonian dan keamanan perlu ada bagi merealisasikan matlamat perpaduan nasional. Untuk kesepaduan dalam rakyat, kita mestilah melahirkan semangat penerimaan dan rasa hormat yang tinggi antara kaum dan agama. Keharmonian dan kesejahteraan dalam hubungan masyarakat akan dapat mewujudkan jika setiap individu mempunyai pemahaman yang baik terhadap peranan masing-masing untuk menyerapkan nilai murni dalam interaksi seharian. Hubungan baik dalam masyarakat berbidang bangsa tidak boleh dijadikan sebagai taruhan oleh mana-mana pihak yang mempunyai agenda peribadi. Jadi semua pihak perlu ada perasaan belas kasihan kepada rakyat yang menginginkan keamanan dan kestabilan negara agar berpeluang untuk meneruskan kelangsungan hidup dengan selamat dan terjamin. Jadi dengan itu, semua pihak perlu bertanggungjawab dan menggalas kewajipan untuk mengharmonikan hubungan masyarakat berbilang bangsa dan budaya di negara ini, kerana itulah tanggungjawab semua pihak dalam negara ini. Yang ketiga ialah mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi dengan rakyat Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum, bebas mengamalkan adat, kebudayaan dan kepercayaan agama mereka dan pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka kepada satu negara. Dengan itu, kepelbagaian kaum mendatangkan pelbagai adat, kebudayaan dan kepercayaan agama.
Yang keempat ialah membina masyarakat yang maju dan saintifik. Okey, untuk mewujudkan masyarakat Yang keempat ialah membina masyarakat yang maju dan saintifik. Masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan berpandangan ke depan, yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga menyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan. Dengan kata lain, tanpa perkembangan teknologi, agak sukar hendak menggerakkan satu bentuk revolusi industri, yakni perubahan besar yang turut mengubah struktur masyarakat, cara hidup dan berfikir juga. Nilai serta normanya sama ada kepada yang lebih baik atau sebaliknya. Okey, yang pertama ialah revolusi industri pertama yang dijalankan pada 1760 sehingga 1830. Ia bergantung lebih kepada kegunaan air ataupun warp steam yang kesudahannya berupaya menggerakkan jentera berasaskan kuasa warp untuk kerja yang tidak terdaya oleh kudrat manusia. Maka terciptalah steam engine. Okey, untuk revolusi yang kedua ialah pada sekitar 1870 kepada 1914 tahun, kuasa elektrik jelas membawa satu lagi lonjakan status hidup masyarakat melalui penghilangan besar-besaran. Sepertinya yang dialami kini, walaupun masih ramai penduduk yang masih ramai penduduk di Malaysia yang tidak mendapat bekalan elektrik sepenuhnya. Jadi ini adalah satu aspek yang tidak mendapat perhatian dan boleh dilihat sebagai suatu kegagalan membawa kesesamaan kualiti hidup sejagat melalui teknologi. Okey, untuk revolusi yang ketiga ialah revolusi industri yang ketiga ialah berasaskan teknologi maklumat dan komputer. Okey. Jadi dengan adanya kuasa elektrik untuk penggunaan komputer. Okey, jadi penggunaan komputer merebak dengan pesat dan membentuk satu lagi gaya hidup yang baru. Okey. Jadi sebaliknya, okey, untuk tempat-tempat yang tiada bekalan elektrik, yang berada di kawasan luar bandar, okay, ini akan menjadikan kawasan luar bandar dan kawasan luar bandar itu menjadi ketara. Dengan kata lain, makna dan kesan revolusi industri menghadapi kegagalan sebab dia akibat yang ditanggung oleh akibat orang yang berada di kawasan luar bandar itu, dia tidak mendapat maklumat kerana maklumat disebarkan melalui teknologi maklumat melalui komputer. Okey, untuk revolusi industri yang keempat ialah menggunakan untuk revolusi industri yang keempat ialah menggunakan internet dan peningkatan automasi rangkaian internet dan proses-proses fizikal lain-lain. Okey, untuk revolusi industri yang keempat ini, penciptaan robot dan kegunaan robot terus meningkat selaras pembangunan kecerdasan perbuatan. Dengan ini di kilang-kilang yang baru, mereka tidak menggunakan lagi tenaga pekerja tidak menggunakan lagi tenaga pekerja tetapi menggunakan robot saja untuk menghasilkan sesuatu produk.
Yang kelima ialah Yang kelima ialah menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. Ini merupakan masyarakat yang melaksanakan pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama dengan wujudnya perkongsian sepenuhnya dapat memberi setiap rakyat dalam perkembangan ekonomi. Contohnya tidak wujudnya menjadi masyarakat semua tidak wujudnya kepada kerajaan. Okey. Jangan sekali. Aduh. Yang kelima ialah menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. Ini merupakan masyarakat yang melaksanakan pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama dengan wujudnya perkongsian sepenuhnya dapat memberi setiap rakyat dalam perkembangan ekonomi. Kerajaan memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan tidak mengira bangsa dan agama. Seperti kerajaan memberi pertolongan kepada sesiapa untuk memulakan perniagaan kepada sesiapa saja yang kepada semua orang tidak kira bangsa dan agama. Sekarang kita masuk ke the new economic model, iaitu NEM. NEM adalah rancangan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kemajuan dan bertindak secara afirmatif dari etnik asas menjadi masyarakat yang berdaya saing, mahir dalam pasaran dunia dan pakar dalam perdagangan keserata dunia. Antara berkaitan NEM dengan Wawasan 2020 ialah kerajaan mewujudkan hubungan diplomatik yang lebih meluas merangkumi seluruh dunia. Ini bagi meningkatkan pasaran Malaysia menuju ke pasaran antarabangsa. Yang kedua, mewujudkan kaedah jual beli atas talian. Ramai peniaga masih menggunakan cara tradisional, iaitu cara bersemuka. Jadi dengan wujudnya kaedah jual beli atas talian, peniaga dapat mempromosikan pelbagai produk mereka yang setara dengan produk di luar negara. Dengan cara ini juga, rakyat negara lain dapat membeli barangan buatan Malaysia. Berbagai platform di media masa telah dijadikan untuk dan yang telah diwujudkan untuk memudahkan proses jual beli sekiranya berlaku sesuatu masalah. Kaedah jual beli atas talian dapat membolehkan seseorang peniaga kecil untuk menjadi pengeluar produk buatan tempatan yang bertaraf dunia. Selain itu, kaedah ini dapat menjadi pembangun dalam ekonomi Malaysia yang semakin lama semakin merundum. Yang seterusnya, kaedah ini dapat menjadikan negara sebagai dapat menjadikan masyarakat di negara ini lebih produktif dan efisien dalam menggunakan kemudahan yang sedia ada. Kaedah ini dapat memberikan peningkatan yang pesat di ekonomi negara. Seterusnya, membantu ekonomi peniaga kecil dengan kemudahan pengiklanan. Kebanyakan peniaga kecil di Malaysia tidak tahu cara mereka mempromosikan perniagaan mereka. Jadi dengan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan, peniaga kecil dapat meluaskan perniagaan mereka sehingga peringkat yang lebih tinggi.
Keempat, mendirikan pelbagai inisiatif untuk kemudahan rakyat. Antara inisiatif yang telah disediakan oleh kerajaan antaranya ialah bantuan awal perniagaan, platform media massa dan kemudahan pengangkutan yang dapat menjadi sumber bantuan untuk memudahkan proses harian. Okey. Yang seterusnya, menyediakan latihan dan bimbingan peniaga kecil untuk memajukan perniagaan ke arah kemajuan. Okey. Di sudut ini, kebanyakan peniaga kecil hanya tahu berniaga tanpa mengetahui cara sebenar untuk mengaut keuntungan yang lebih. Jadi dengan cara menyediakan bimbingan dan program-program yang diadakan, ini dapat menambah ilmu pengetahuan setiap peniaga untuk memajukan ekonomi sendiri dan ekonomi negara. Yang keenam, memperbagaikan produk tempatan bagi menarik minat orang negara. Disebabkan kebanyakan produk di negara kita ini terlalu terhad sehingga kan banyak produk diimport dari negara luar untuk masuk ke negara kita. Oleh itu, peniaga perlulah mewujudkan berbagai variasi produk supaya produk tempatan diguna lebih meluas berbanding produk antarabangsa. Dan yang terakhir, menjalankan berbagai program bagi menarik minat orang awam untuk memudahkan perniagaan. Disebabkan kerana ramai orang semakin put up ini kerana minat orang awam terhadap perniagaan semakin menurun disebabkan pelbagai jenis pekerjaan yang lebih popular. Dengan menjalankan program ini, orang awam lebih tertarik untuk memulakan perniagaan berbanding bekerja di bawah orang. Sebagai penutup, pelbagai isu yang telah dipertengahkan terhadap Wawasan 2020 kerana masih banyak perkara yang tidak dicapai untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju di serata dunia. Oleh demikian, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah bersatu padu dalam memajukan ekonomi negara dan menjadi negara yang terbaik di serata dunia. Sekian, itu saja dari kami bertiga. Sekian, terima kasih.